Kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat di dalam bahasa Ibrani, bahasa klasik Israel. Kita panggil Ibrani. Kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil dalam bahasa Syriani atau Suryani. Kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan kitab Zabur. Kitab Zabur dalam bahasa Kipti, bahasa Mesir purba silam. Kepada Nabi Syriani, bahasa Syria lama tu. Belum daripada dia orang buat transformasi gunakan bahasa Arab secara resmi, bahasa Syriani lama tu. Pada Nabi Daud alaihissalam diturunkan kitab Zabur dalam bahasa Kipti, bahasa Mesir purba. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tengok kalau kita kata kalimah Allah boleh digunakan untuk bukan Islam. Tengok dalam bahasa Ibrani tu. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel dulu. Adakah disebut Allah dalam bahasa Ibrani tu? Adakah dalam bahasa Suryani dulu disebut diturunkan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam? Adakah sebut Allah? Begitu juga dalam bahasa Kipti sebagai literasi Nabi Daud alaihissalam dengan Allah dan dengan umatnya dalam bahasa Mesir purba, adakah kalimah Allah tu digunakan? Tapi paling tuntas kalimah Allah ni digunakan untuk orang Islam yang memperakui kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis macam mana isu terkini yang apa nama-nama ni Jaiz rampah Bible dalam bahasa Melayu, yang mana Bible dalam bahasa Melayu tu sebut guna kalimah Allah. Rampah Bible lepas tu serah balik. Apakah hal? Tu kena tanya Jaiz. Kena tanya Mufti bagaimana Datuk Mufti Saiful Sembah Negeri Selangor menasihati Sultan, ataupun macam mana hinggalah kita rampah Bible bahasa Melayu guna kalimah Allah dan beri balik kepada padri Kristian. Cara peribadi saya kata tak wajar. Bible dicetak dalam bahasa Melayu guna kalimah Allah. Kalau Bible dicetak dalam bahasa Melayu, sasaran seruan kristianisasi untuk orang Melayu. Kalau Bible cetak dalam Iban, sasaran dia untuk kristianisasi Iban. Kalau Bible dicetak dalam bahasa Hindu, maknanya sasaran dia orang Hindu untuk jadi Kristian. Kita tengok secara congak boleh dah buat kesimpulan mudah. Lepas tu yang keduanya, isunya yang kedua, Bible dicetak dalam bahasa Melayu guna kalimah Allah. Kita dah ada fatwa di Selangor, ada fatwa kebangsaan. Tidak dibenarkan bukan Islam guna kalimah Allah dalam penerbitan mereka. Dan bukan Islam dia kena hormat hak Islam. Hak Islam sebagai agama persekutuan. Hak Islam dalam lingkungan Sultan sebagai ketua agama Islam dan ketua agama termasuk bukan Islam. Patutnya prinsip itu difahami dengan baik dan diperhalusi. Kemudian ada laporan Jaiz bertindak berdasarkan laporan. Penguat kuasa Jaiz bertindak berdasarkan laporan. Bible dalam bahasa Melayu guna kalimah Allah diedarkan pada orang Melayu Islam. Jaiz berhak untuk rampah kerana berlaku proses pengembangan ajaran bukan Islam kepada orang Islam. Itu dah dilarang dalam perlembagaan, itu dah dilarang enakmen pentadbiran Islam yang diamalkan oleh negeri-negeri di Malaysia di bawah kuasa Tuanku Sultan sebagai ketua agama. Bila rampah beri balik pula di istana. Di istana pula disaksikan Tuanku Sultan. Seolah-olah kita muliakan sangat orang bukan Islam. Orang bukan Islam kalau mereka nak cetak Bible untuk mereka, biarki ya. Nak cetak nak minum arak untuk kapasiti mereka, silakanlah. Kita tak ganggu pun. Yang masalah jadi apa nama ni pertembungan ialah mereka cetak Bible dalam bahasa Melayu untuk orang Melayu, lepas tu guna pula kalimah Allah. Dua kesalahan. Lepas tu sebar pula di kalangan orang Melayu. Kemudian kita pun berasa ada tekanan politik kerana kita ada apa nama ni pakatan politik. Ya, secara jujur sama ada kerajaan ataupun pembangkang semua ada pakatan politik belaka dengan bukan Islam kerana nak kuasa pemerintahan. Maka kita pun mudah je korbankan prinsip ketuanan agama mata-mata kerana pakatan politik kepartian.
Itu tidak seharus berlaku dalam negeri Islam, dalam negara Islam yang mana pemimpin kita orang Islam dan raja kita ketua agama Islam. Allahu Akbar. Bukan Islam, kita beri penghormatan pula dengan sedemikian rupa. Kemudian apa nama ni, maksiat kita benarkan. Oktoberfest pun benar, minum arak secara berjemaah. Minum arak secara berjemaah, Oktoberfest. Kemudian apa lagi? Kemudian sentuh anjing secara berjemaah, I want to touch a dog. Kemudian apa lagi? Semalam konsep apa? Baru ni konsep Mariah Carey. Huyo. Pas malam konsep Chris Dayanti, mantap vokal. Syekh Nurudi kena sekat pula. Ulama datang berdakwah kena sekat. Chris Dayanti datang 10,000 orang. Mariah Carey datang 10,000 orang. Orang tua tersuruh kilawat emas menyanyi berjoget. Budak-budak tersuruh bintang kecil pula. Anjing kita nak setuh pula. Minum arak ramai-ramai tersuruh pula. Kristianisasi, cetak Injil dalam bahasa Melayu guna kalimah Allah, kita beri penghormatan pula. Ulama kita sekat, apa nak jadi? Minta maaf nanti orang kata Ustaz Zamihan dia garang. Garang tak apa, garang Harimau Melaya. Kalau skuad Daulah Saleh Harimau Melaya tak garang, Myanmar akan jaring go, akan tewaskan Malaysia. Kita garang ni sebab jaga agama. Bukan kita garang marah orang, tekar orang, rampas hak orang, nafikan hak-hak kemanusiaan, hina cela orang. Tak, kita garang ni kerana soal-soal agama memerlukan penegasan. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok 39 tu, malaikat hamba Allah. Wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf ni orang Islam yang balik, yang sampai umur merakang, beriktikad bahawa semua malaikat itu merupakan hamba Allah. Malaikat ni hamba Allah. Sebab tu pun ajaran sesat dia tak mengaku. Dia tak mengaku apa nama ni, dia jumpa malaikat ke, mimpi jumpa malaikat ke, malaikat turun ke, malaikat datang ke. Alih-alih apa nama ni, mengaku jumpa Nabi. Dia tak berani jumpa malaikat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dan mereka terpelihara. Malaikat tu terpelihara daripada segala maksiat dan suci daripada sifat-sifat manusia. Malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Manusia diciptakan dari saripati tanah campur air. Apa nama ni, jin dicipta daripada api. Itu apa nama ni, pengklasifikasian. Malaikat, jin, manusia, begitu juga dengan unsur-unsur lain, flora dan fauna. Kalau kita tengok dalam Al-Quran disebut la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka itu tak pernah sesekali mendurhakai Allah. La ya'sunallaha ma amarahu, tak pernah sesekali mendurhakai Allah, melakukan tiap apa sahaja yang diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, junjung setia setiap perintah daripada Allah. Nama-nama malaikat, setengah daripada malaikat itu ialah, malaikat ni banyak, ratus ribu juta. La ya'suna, apa nama ni, tak wama ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa pun yang tahu hitungan bilangan malaikat. Ratus ribu juta, bilion, tak tahu lah. Sebab Allah sebut lagu tu, wama ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada seseorang pun, siapa pun boleh hitung kira bilangan malaikat kecuali Allah. Jadi setengah kita tahu ni sebab sebut dengan Quran, sebut dengan hadis. Setengah daripada malaikat itu ialah Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam dan Israel alaihissalam. Keterangan mereka berempat adalah ketua bagi malaikat-malaikat. Oh, malaikat ni ada chief dia. Ada chief dia. Ada ketua-ketua dia. Dan mereka lebih afdal. Ni malaikat exco kanan kita kata. Exco malaikat. Exco malaikat. Setengah daripada mereka, yang ni malaikat-malaikat tu, kita sebenarnya bahasa Melayu ni miskin. Kita nak kata malaikat tu mereka, dia bukan orang. Kita ada penjodoh bilangan. Macam sebuah kereta, selembah, benang, sehelai, kain. Kita kata tak, sebiji apple. Kalau malaikat, nak kata seorang malaikat, malaikat bukan orang. Seorang malaikat, mereka, nak kata mereka rujuk pada sekumpulan manusia. Tapi dah tak boleh, tak ada bahasa yang sesuai. Kita kata nak kata bilangan ramai malaikat,
Malaikah. Itu yang bahasa Arab. Tapi para malaikat, kita sebut para malaikat. Tapi para sebenarnya ujuk kepada manusia. Jadi oleh kerana bahasa Melayu itu miskin, maka kita guna bahasa juga dipergunakan bagi malaikat. Asalnya kegunaan manusia, tapi dipergunakan juga bagi malaikat. Kita kena faham laras bahasa tu. Setengah daripada malaikat menanggung arash. Sekarang 4 malaikat, dan akan ditambah 4 malaikat lagi pada hari kiamat. Setengah daripada mereka yang menanggung arash. Arash ini makhluk Allah yang besar. Arash ini makhluk Allah yang paling besar. Tak ada saintis pun yang boleh menjustifikasikan apa itu arash. Betapa kuatnya logam arash, berat arash, tebal arash, tinggi arash, langit, warna dia, cahaya dia, kelikatan logamnya macam mana, tak ada siapa pun boleh andaikan. Kerana arash ni daripada perkara-perkara yang gaib. Tapi kita kena percaya daripada Quran dan hadis yang sahih, yang mutawatir sampai pada kita, ada malaikat esko kanan Allah, dan ada malaikat yang bertugas sebagai penanggung arash. Lala ni ada 4 malaikat tanggung arash, dan nanti hari kiamat akan ditambah 4 malaikat lagi untuk menanggung arash. Okey. Yang kelima, malaikat mungkar. Ada nama malaikat mungkar. Mungkar. Yang keenam, malaikat nakir. Nakir. Yang ketujuh, Ridwan, yang menjaga syurga, dan Malik. Malik Zabaniyah. Sanada'u Zabaniyah. Bila manusia masuk dalam neraka, maka Allah panggil malaikat sanada'u Zabaniyah. Kalla la tuta'. Jangan ikut setan, ikut nafsu, ikut buat maksiat, ikut buat jahat. Wasjud. Sujudlah, tunduklah, patuhlah pada perintah Allah, waqtarib, dan dekatlah dirimu kepada Allah. Sanada'u Zabaniyah, panggil malaikat Zabaniyah. Dan dalam hadis yang sahih disebut malaikat Zabaniyah ni, kalau dia mari sekejap tunjuk muka dekat manusia dan jin, habis manusia jin mati belakang. Kenapa? Kerana muka dia tu pun sudah cukup untuk mengerikan. Padahallah dia kerja jaga neraka, muka dia pun dah ganas dah. Malaikat Ridwan ni, muka dia pun dah comel, dah handsome dah. Patutlah kerja dia jaga syurga. Kita ni muka tak padan dengan kerja. Muka tak padan kerja, patut pun muka bangla. Rupanya apa ni, duk seluduk parti haram masuk Malaysia. Patutlah muka bangla, rupanya tanah-tanah haram Cameron Highland tu habis dia bedal. Habis kurang kita kata Cameron Highland, selamat datang Cameron Highland, rupanya Cameron Bangla. Sebab agensi penguatkuasaan kita lemah. Bila Bangla lebih 6,000 lebih, baru kecoh immigration, nak kaji tu, nak kaji ni, tak cukup immigration, tambah polis dan tentera. Berita semalam ini dalam paper, kerajaan tambah polis dan tentera. Lepas tu TPM akan mengetuai suruhanjaya khas bagi membenteras parti di Cameron Bangla. Cameron Bangla. Dulu kita kata China duduk utara bukit buat industri pertanian lah. Sekarang ni Cameron Bangla. Bangla hak datang ikut permit undang-undang yang sah, tak apalah. Tapi masalahnya hak tak sah tu lebih banyak daripada sah. Ini jadi masalah. Sultan pun campur tangan. Sultan murka. Ahli parlimen pun menteri. Sultan murka. Ahli parlimen ni tidak mengambil tindakan tuntas menyelesaikan masalah di Cameron Highland. Ahli parlimen menteri. Ada menteri, ada kerja, ada tak kerja. Ada kerja lebih kurang ya. Allah. Baik. Tengok 41 tu. Kitab tak ada, kitab kurang zaman sekarang. Tok guru mengajar, tok guru ada kitab, anak murid ada telinga sahaja. Nak buat macam mana? Kalau Daula Saleh nak main bola, Daula Saleh jual teh bola. Daula Saleh sendiri sepak bola. Anak murid tak sepak bola aku. Daula Saleh sendiri pakai kasut bola, pakai jersey bola. Anak murid jersey tak ada, kasut tak ada, stokin tak ada. Macam mana nasib Harimau Malaya nak lawan Myanmar? Aduh. Bila kalah dengan Myanmar, semua kritik. Daula Saleh lembab, strategi tak berkesan, formasi tak betul. Sepatutnya guna 4-4-2, jangan guna 4-3-3, defense lembab.
perut gendut, berlari perlahan, winger hantaran tak tepat, main lomba, taktik orang boleh baca, striker pun tidak menyengat, striker tua, lembab, nak gelecek tak boleh, tak berani buat masuk bola ke petak D, tak ada percubaan. Aku tu suka Harimau Melaya. Tapi kalau orang tak mengaji agama, siapa nak tegur? Orang tak mengaji agama. Padahal mengaji agama tu wajib, tak mengaji agama. Main bola wajib tak main bola? Main bola tak wajib. Tapi orang suka bola, beli bola, stocking bola, kasut bola, habis duit kerana bola. Kecoh kerana bola aja kecoh dah. Tapi kerana ilmu agama, akidah, fiqh, tasawuf tak ngaji, berada dalam kegelapan dosa dan noda. Allahu Akbar. Apa? Ahlan wa salam. Ini anak-anak murid kita daripada Using. Maka pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ahli punah warana. Punah gana tu bukan cara kita. Kita ni Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Tengok konsep 21 tu. Bab 1. Dan beriktikadlah. Kita dah tahu malaikat-malaikat ni ada. Kita yakin dengan malaikat. Kita nak bercakap ni malaikat ada. Ni kalau saya bercakap, orang rakam YouTube. Lepas tu ada orang kritik. Kita takut orang kritik. Kita bercakap ni, kita takut sebab malaikat catat. Hak baik, catat dengan baik. Hak buruk, catat dengan buruk. Takut apa pada manusia? Kita nak jawab WhatsApp, takut orang screenshot. Nak beri kenyataan media, takut orang balas balik hujah kita. Takut apa? Takut harta, takut manusia, takut orang berkuasa. Allah. Siapa yang takut Allah? Lepas tu imam wajib khutbah hari Jumaat, dia kena sebut ittaqullah. Dia kena pekik dengan suara yang kuat, ittaqullah. Saya Jumaat kemarin sembahyang Jumaat di Surau Jumaat IPD Dawangi. Dia orang jemput saya kuliah Jumaat. Lepas tu minta saya khutbah. Saya pun tak apalah. Saya khutbah, tengok tak khutbah membina jati diri cuti sekolah. Ada ke tu? Tengok tak khutbah membina jati diri cuti sekolah. La haula wala quwwata illa billah. Cuti sekolah tak perlu tak khutbah, bro. Cuti sekolah pandai-pandailah. Anak kamu bini, kamu beranak, anak kamu. Takkanlah nak suruh main game dan tengok TV je cuti sekolah. Suruhlah anak pergi mengaji kem solat, kem akidah, kem fiqh, kem tasawuf, kem tajwid, hafazan ke. Hantar anak-anak cucu kita sini, kita buat program. Kem anak soleh aswaja. Kita ajar akidah, kita ajar fiqh, kita ajar tajwid, kita ajar mengaji, ajar hafaz. Kita buat 1 hari bulan hingga 5 hari bulan. 1 hari bulan 5 bulan, 8 pagi 5 petang. Nak menginap boleh menginap. Penginapan kita belakang, bilik belakang. Tapi tidur atas ni lah, atas lantai lah. Kalau ada tilam, buat tilam sendiri, mari daripada anak kita duk main game rumah, duk ngadak iPad je, Samsung lama-lama anak jadi Samsung. Baru tahu. Cuma kita kena bayaran sikit lah. Yalah, budak pun makan, aircon pun bayar, facilitator pun bayar, air pun bayar, elektrik pun bayar. Everything is counted, man. Bayar sikit. Kalau tak boleh bayar, kalau tak boleh bayar sikit, bayar banyak. Kita buat benda baik. Orang buat I want to touch a dog tu, dia bayar tu. Berapa puluh ekor anjing-anjing tu, makanan anjing tu, tuan anjing lagi, petrol anjing lagi, tol anjing lagi. Bukan free. Chris Dayanti semalam, orang pergi tengok Chris Dayanti semalam. Bayar tu. Bukan free. Di mana? KLCC ya. Chris Dayanti semalam tu. Masuk kelas Ustaz Zamihan tak kena bayar. Masuk kelas Syekh Nuruddin pun tak kena bayar. Chris Dayanti bayar pergi lagi. Penuh. Lepas tu siap puji-puji lagi Chris Dayanti. Wokal hebat. Otak masih berbisa macam-macam. Tapi kalau ulama kita keji lagi. Kita fitnah, kita tahmah macam Syekh Nuruddin kita. Tu ulama besar Nusantara. Bukan sembarangan ulama. Ribu-ribu anak murid dia. Tapi kita dengan aduan orang, dengan fitnah tamahan buat-buat Wahabi ni, maka Jakim tengok dapat maklumat tu sekat. Orang tengok dapat maklumat, analisa, panggil syekh, minta pencerahan, penjelasan, berbincang supaya tak jadi fitnah untuk umat Islam. Jakim agensi agama. Kalau dia sekat ulama,
jadi fitnah. Sama ada pada Syekh Nuruddin sendiri ataupun sama ada pada Jakim sendiri. Hak ruginya siapa? Chris Dayanti rugi kah kalau sekat Syekh Nuruddin? Mariah Carey rugi kah kalau sekat Syekh Nuruddin? Lee Chong Wei rugi kah? Bursa saham jatuh kalau sekat Syekh Nuruddin? Allah Rabbi la ilaha illallah. Ini kita beri penegasan sikit. Agensi agama ni patut lebih terbuka. Ada masalah, panggil bincang. Beri pencerahan, cari resolusi yang boleh menguntungkan Islam dan kepentingan umat Islam. Allah. Dan beriktikadlah bahawa yang afdal daripada segala makhluk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah sikit, sebut nama Nabi. Jangan jadi manusia paling kedekut. Manusia paling kedekut dia sebut nama Nabi, dia tak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling mulia. Mana kata tu? Kalau rujuk Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya dikau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang paling agung. Antara Nabi, antara Rasul, antara malaikat. Wa innaka la'ala. Allah sendiri sebut. Pada dalam surah Al-Ahzab sebut, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi. Kalau Allah selawat kepada Nabi, mana rahmat Allah setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap masa. Terus menerus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada baginda lahir, rahmat terus mencurah-curah untuk Nabi. Nabi telah dilahirkan masa Nabi hidup, dan masa Nabi wafat sekarang pun rahmat terus curah-curah. Hinggalah kita, orang jahat masuk neraka, orang baik masuk syurga, rahmat Allah terus mencurah-curah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekh Al-Jum'ah mengatakan, laula Sayyiduna Muhammad ma khalaqallahu al-khalqa. Kalaulah tidak kerana penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah tidak cipta alam buana ini. Karena Nabi rahmatan lil alamin. Rahmatan. Kalau cipta alam tak ada rahmat, buat apa? Kalau cipta alam tak ada rahmat, buat apa? Ni Nabi rahmat kepada alam. Tu. Ada orang zaman sekarang ni hati kering. Hati kering, agama pun hati kering, mufti pun hati kering. Termasuk mufti Perlis. Hati kering macam ikan kering. Dia keluar saat khabar kemarin hari Jumaat cakap apa? Haram hukumnya sebut madak ya Rasulullah dan bawa pada syirik. Kita nak kata benda ni halal haram ni, mana dalil? Mana dalil dia? Tak sebut dalil pun. Dalam kita mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, tawassul dengan Nabi ketika hidup ataupun setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam hukumnya harus. Begitu juga istighasah. Lepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus. Istighasah ni kita minta tolong. Minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda berdoa kepada Allah untuk perkenankan hajat kita. Dalil dia banyak, dalil dia tengok dalam mazhab kita. Dalil. Baik, kita tengok al-istighasatu hiya an yutlaba syakhsun minan nabi sallallahu alaihi wasallam aw minas salih fi hayatihi aw ba'da mautihi muwajjihan wa khitab ilaihi ay yad'a Allah ta'ala lahu fi jalbi manfaati aw daf'il mudarrati aw nahwi zalik. Istighasah ni ialah seseorang tu minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hamba-hamba Allah yang soleh, sama ada ketika hidupnya atau lepas daripada kematian mereka, dengan menghadapkan pertolongan itu kepada mereka supaya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seseorang itu mendapat manfaat ataupun untuk menghilangkan mudarat, atau seumpamanya lah hajat-hajat yang lain. Dia kata, tengok dalil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Anas bin Malik ni dakhala rajul yaumul jum'ah min babi kana wajahu mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ima. Faqala ya Rasulullah halaqat al-mawashi wa anqata'at subul. Fada'allaha
yaghsina. Faqala Anas, farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala Allah maskina, Allah maskina. Tengok, dalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk khutbah, dan Anas bin Malik ni masuk pada hari itu kemarau panjang, dan kemarau panjang tu memberi kesan yang besar kepada tanaman. Dan apa nama ni, beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kemarau panjang tu. Lalu apa nama ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun angkat dua tangan dan baginda pun doa minta hujan. Ni ketika hidup. Baik, hak ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Diriwayatkan daripada Ibn Abi Syaibah bi isnadin sahih. Tengok. Rawa Ibnu Abi Syaibatin bi isnadin sahih an Abi Salih As-Samman an Malik ad-Dar wa kana khazin Umar qala asaba an-nasu qahtun shadidun fi zaman Umar bin al-Khattab faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku fa'ata ar-rajul fil manami faqila lahu iti Umar faqarrahu salam fa akhbarahu innahum yasqaun. Cerita ni disebutkan Zakarahu Ibn Hajar Al-Asqalani fi Fathul Bari, dan cerita ni juga disebutkan oleh Ibn Taymiyah fi Iqtida'is Siratal Mustaqim. Tengok, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ya. Okey, Malik ad-Dar. Okey, dia satu hari dia pergi mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang jadi pemerintah ketika itu, jadi khalifah ketika itu. Dia mengadu pada Sayyidina Umar pada satu musim kemarau panjang melanda daerah. Dan Malik ad-Dar ni dia apa nama ni, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Okey. Dia pergi pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut apa? Ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Dia pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut, wahai Rasulullah, mintalah hujan bagi pihak umatmu kerana mereka sekarang ni hampir-hampir binasa. Mana kemarau teruk. Keldai, kuda, unta pekat jadi kering, air tak ada. Lepas tu tanaman-tanaman layu kering kontar. Pada ketika padang pasir tu, bila air tak ada, dia lagu tu lah. Nah, kalau dalam keadaan terputus air gitu Rasulullah, tak ada hujan turun apa semua sekali ni, teruk kita ni. Apa nama ni, kering kontang, kemarau panjang, tak, wabak penyakit ni ada. Jadi Malik ad-Dar ni radhiyallahu an pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut, ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan bagi pihak umatmu ni, kerana umatmu ni hampir-hampir binasa dah. Tu dia. Okey. Lepas tu malam tu dia tidur mimpi. Datang seorang lelaki dalam mimpi dia. Lelaki tu kata, "Mu pergi jumpa Umar." Pergi jumpa Umar. Pergi jumpa Umar. Dan dia diberitahu bahawa umat Islam itu akan diberi curahan hujan yang lebat bagi mengatasi kemarau berkenaan. Ini disebut dalam Fathul Bari, bukan Fathul Bari ulama muda UMNO. Fathul Bari kitab bisyarah Sahih Bukhari. Tu. Anda faham tu, nama kitab dengan nama orang beza. Nama kitab syarah Sahih Bukhari, tu nama Fathul Bari seorang lagi tu ulama muda UMNO. Dia yang mengaku ulama. Okey. Juga disebut oleh Ibn Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi, idola buat-buat Wahabi tu. Dr. Johanda ambil hujah mana? Ibn Taymiyah sendiri sebut kes ni dan memperakui. Hadis ni juga diriwayat oleh Baihaqi, riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, riwayat oleh Ibnu Majah, riwayat oleh Nasa'i. Bukan wasahhahu Albani. Albani bukan muhaddis. Albani bukan Al-Hafiz. Al-Hafiz ni hafal 100,000 hadis sanad dan matan, mahir dalam selok-belok disiplin ilmu hadis. Albani tak apa hadis. 40 hadis pun tak apa. Dengan sanad dengan matan. Orang sekarang ni hadis Sahih Albani. Albani bukan ulama hadis. Pusing, penganalisis hadis. Dia analisis hadis. Tengok hadis ni dari kitab ni, hadis ni, kitab ni, lepas tu dia buat conclusion sendiri, penganalisis.
Tak semestinya dia pemain industri hadis, macam penganalisis bola sepak, pengulas bola sepak. Dia tak pernah main bola sepak pun. Tapi dari sudut taktikal, pandai cakap, percaturan, strategi dia tahu. Dia tak ada pengalaman pun. Jadi rosak. Bukan ahlinya. Ni buat-buat Wahabi, tak kira Wahabi UM ke, Wahabi Husin ke, UKM ke, UIA ke, mana, kolej-kolej mana, dia petikkan hadis ni. Tengok riwayat siapa dia. Patut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Subki yang menerima hadis ni dan mentasihkan. Mereka siapa? Mereka ulama hadis, mereka muhaddis, mereka al-hafiz. Bukan sembarangan. Mufti Perlis tu dia mufti JJ je. Mufti JJ je. Apa mufti JJ? Mufti Juanda Jaya. Bukan al-muhaddis pun. Dan kalau dia nak kata haram, dia nak kata syirik, bawa dalil qat'i daripada Al-Quran. Bawa hadis yang sahih, yang mutawatir, yang standard pendalilannya tu hadis qat'i dalal. Baru boleh kita kata haram. Ini tak ada apa. Dan benda ni dibenarkan dalam mazhab. Perlis tak guna mazhab, dia guna mazhab Atromen. Juanda tu sedap-sedap dia fire orang. Haram. Sebut nama pergi kubur Rasulullah, sebut nama ya Rasulullah, ya Habiballah, haram. Itu sedap dia fire orang. Kata seronok ni apa? Kalau kita istighatsah sebut madad ya Rasulullah. Madad apa maksud madad? Madad ni tolonglah ya Rasulullah. Tolong doa. Tolonglah Rasulullah, tolong recommend. Hakikatnya Rasulullah minta dengan Allah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengar tak kalau kita pergi salam pada dia? Dengar tak sekarang? Dengar. Tengok dalam tahiyat pertama, tahiyat akhir. Dia sebut apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tengok. Dua kalimah. Assalamu alayka kaf lil mukhatab. Ma isti'malul kaf lil mukhatab. Kalau dalam bahasa Arab dari sudut nahwu, kita kata assalamu alayka, assalamu alaikuma, assalamu alaikum lil mukhatab. Makna kita bercakap, orang tu ada kat depan. Macam kita assalamualaikum cik, assalamualaikum cik, assalamualaikum makcik, assalamualaikum kak. Orang tu ada kat depan. Jadi kalau kita sebut dengan Nabi seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kita. Dan kita solat cara baginda. Rasulullah depan kita, tahiyat pertama dan tahiyat akhir. Kemudian ayyuha. Mana seru? Rasulullah yang diseru, kita yang menyeru. Jadi dalam istighatsah tu kita menyeru Rasulullah supaya rekomendasi Rasulullah dengan kemuliaannya, kedudukannya sebagai kekasih Allah, dia berdoa kepada Allah agar diperkenalkan hajat kita, manfaat, ditolak mudarat ke. Salah ke Rasulullah? Juanda pun macam Asri juga dalam buku 10 perkara membatalkan iman dan apa itu syirik. Dr. Asri berkata, sebut pergi kubur Rasulullah, sebut ya Rasulullah tu syirik. Sebut ya Syekh Abdul Qadir Jalani pun syirik. Mudah ya syirik orang. Syirik ni apa? Dosa paling besar sekali atas muka bumi ini. Dosa paling besar sekali ialah syirik, mempersekutukan Allah. Dalilnya Quran sebut inna syirka la zulmun azim. Kita nak kata orang syirik, maknanya kita mengkafirkan orang tu. Patutnya mufti bina pandangan agama secara kolektif dan konstruktif. Apa maksud? Mufti ni 14 orang, 14 buah negeri. Bincanglah benda ni dalam majlis fatwa kebangsaan, ikut standard of procedure, ikut SOP. Nak kena keluarkan hukum, bincang dalam majlis fatwa kebangsaan. Bincang gedebak-gedebuk, cari dalil, cari hujah, keluarkan konklusi, kemudian barulah disebarkan pada media. Ini tak dia seorang kata syirik sesat. Sebut ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Syirik lalu. Syirik mana? Kita mengkafirkan orang tu. Kalau orang tu tak kafir, dia yang kafir. Bukan kita kata kita nak mengkafirkan orang, ni kaedah. Ini kaedah. Kaedah dalam disiplin ilmu hadis. Man qala li akhihi ya kafir faqad jaa biha a'dum aw raja'a alaihi, rawahu al-Bukhari. Pada sesiapa kata pada seorang saudara se-Islamnya, ia kafir, kena tengok dua keadaan. Kalau orang tu kafir, dia kena bawa dalil-dalil yang jelas tentang kekafiran orang tu. Kalau orang tu tak kafir, tuduhan pengkafiran tu kembali kepada si pengata. Dia sebut madad ya Rasulullah. Dalam qasidah marhaban ya nur aini, selamat datang wahai cahaya pada pandanganku. Marhaban jadal Husaini, selamat datang wahai datuk dua orang Hasan dan Husain. Syirik ke? Panggil Nabi, suruh Nabi syirik ke? Tu Dalam Quran ada
Semua kita menyebut dan menyeru Rasulullah. Memang dalam Quran pun sebut. Surah An-Nisa ayat 64, tengok. Buka gadget tak kalau tak percaya. Kita nak bantah hujah juanda ni dengan dalil, dengan hadis yang sahih tadi. Dah selesai hadis yang sahih, kita tengok Al-Quran. Nah, Surah Nisa. kita tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran surah An-Nisa, surah wanita. Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 64. Tengok. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Surah An-Nisa ayat 64. Ya, apa maksud dia? Sesungguhnya jika mereka menzalimi diri mereka sendiri buat dosa maksiat. Kalaulah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tu ada buat dosa, ada buat maksiat. Kemudian mereka mendatangimu wahai Rasulullah. Buat dosa, buat maksiat, sedar insaf pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memohon keampunan pada Allah dan Rasul pun memohonkan keampunan buat mereka. Recommendation. Recommendation tu istighasah. Ayat ni relevannya masa hidup baginda dan masa wafatnya baginda. Kalau masa wafat baginda tak relevan, kenapa ayat ni diturunkan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan Quran setiap masa dan keadaan kesesuaiannya. Mufti JJ baca ayat ni, Mufti JJ baca 10 kali, 20 kali, 300 kali, 400 kali saja baca. Dapat hidayah. Jangan mudah syirikkan orang. Dan Rasul pun memohon keampunan buat mereka. Sekarang ni kalau kita kata Assalamualaikum ayyuhan Nabi, Rasulullah dengar tak? Rasulullah dengar tak? Dengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Barang sesiapa yang selawat padaku 10 kali, Allah akan balas rahmat ke atasnya. Barang sesiapa yang selawat padaku sekali, Allah akan balas rahmat ke atasnya 10 kali kata. Assalamualaikum. Satu lagi lil mukhatab, orang tu duduk depan kita, ayyuha, makna kita seru baginda, ayyuhan nabi, ayyuhan nabi. Jadi dalam qasidah, dalam madaih, dalam marhaban, kita seru nabi. Marhaban ya ayyuha. Ni nabi, orang tu buat dosa, buat maksiat. Kemudiannya apa nama ni, dia mohon keampunan pada Allah, dia datangi Nabi. Nabi pun memohon keampunan pada Allah bagi pihak pendosa dan pemaksiat berkenaan. Apa tak? Apa kita tahu? Lawajadullah tawwabar rahimah. Menecaya mereka mendapati bahawa Allah adalah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tengok dalam tahiyat pertama, tahiyat kedua, tahiyat akhir ada dua salam. Sunat hak wajib. Kalau tahiyat pertama dua-dua sunat. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Satu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tengok. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Hak mula-mula assalamualaikum ayyuhan nabi. Satu. Salam tu. Yang keduanya Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dua. Jadi tahiyat pertama dua kali salam dan tahiyat kedua dua kali salam. Hak tahiyat pertama tu dua-dua sunat, hak akhir tu salam akhir itu adalah wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah salam akhir hak wajib tu diperintahkan oleh Allah dan ada yang sahih disebut dan tidak bermanfaat, Nabi tak recommend salam kita pada Allah, buat apa tersebut? Kalaulah syirik, duk suruh Nabi dalam tahiyat pertama, duk suruh Nabi dalam tahiyat akhir, Nabi mati dah, kenapa pula syirik? Fuya. Tak payah. Tak payah mufti boleh tu, bila dia semaya tu, tak payah tahiyat pertama. Tak payah baca tahiyat pertama, tak payah duduk tahiyat pertama. Sunat apa lah, dia tinggal sunat abad, tak ikut sunnah juga. Tak ikut sunnah, punah. Tak boleh dari sunnah, punah habis. Pada tahiyat akhir, kita kata tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu wajib kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib lah. Habis wajib tu, selawat tu maksud seru. Dan Allah masih lagi menyeru, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 1400 tahun, innallaha malaikatahu yusalluna. Yusalluna tu lil hali wal istiqbal, kerana datang dengan sirah
mudhari' lil hali wal istiqbal. Dulu lagi tu Quran, dulu lagi masa ketika itu Rasulullah masih hidup, dan istiqbal walaupun ketika wafat tapi baginda hidup. Dan kita tengok baca Al-Quran lagi, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang mati syahid di jalan Allah tu mati kering kosong saja, bahkan mereka hidup di sisi Allah menerima rezeki. Ni orang mati syahid, apatah lagi para nabi dan para rasul, apatah lagi sebaik-baik makhluk. Jadi kita tak salah kalau kita madad ya Rasulullah dalam kasidah al-madad 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 ya Rasulullah al-madad 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 ya Habiballah. Oh, syirik kita, syirik kita makna juanda mengkafirkan kita. Dia tak akan maafkan. Tak kira dia mufti ke, dia ustaz ke, dia cikgu ke, dia rakan sparing di Conggay ke, dia tak maafkan. Betul, dia kafirkan kita. Kalau berbeza pandangan tak apa. Dia berbeza pandangan. Dia kata, bagi saya makruh. Okey, fine. You kata makruh, I kata harus. Okey, kita berbeza pandangan. Mari kita makan nasi berani gam. Apa ni, dia kata kita syirik, sesat, kafir. Habis kita. Kita ni kalau sebut al-madad ikut perkiraan Mufti JJ ni, kita kafir. Lepas tu kafir, halal darah boleh bunuh, harta kita boleh rampas. Kalau kita mati pun, jenazah kita, mereka tak akan sembahyangkan, tak boleh tanam-tanam kuburan Islam. Bahaya tu. Mudah je kafirkan orang. Tak ada dalil pun, nak bukti pun. Allah, bahkan dalil dan bukti ni Quran surah An-Nisa ayat 64 ni, dan hadis riwayat tadi Ibnu Abi Syaibah, dan dibincang panjang lebar oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Imam Suyuti, Imam Subki, Imam Nawawi, bahkan Ibn Taymiyah pun mengharuskan. Dalam bab istighasah ni mengharuskan. Bagi Ibn Taymiyah tawassul istighasah tu benda yang sama, dan dikira sebagai tawassul dengan doa. Tawassul dengan doa. Bagi Wahabi ni pula, ya bantai sekali apa nama ni, kira syirik. Madad ya Rasulullah tu bukan atas sabil hakiki, sabil majazi. Kita minta pada Nabi dengan kemuliaan Nabi, dengan kedudukan Nabi kasih Allah, supaya baginda rekomenkan pada Allah diperkenankan hajat kita. Tu dia. Tengok lagi. Ada dalil yang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sayyidina Ibnu Umar satu hari sakit kaki. Kaki dia sakit. Kaki sakit jeng ke, krem ke, apa nama ni, sakit kaki. Dia pun pergi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyeru apa nama dengan ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad, sembuhlah sakit kaki aku ni. Maksudnya wahai Muhammad, doalah pada Allah agar sakit kaki aku ni sembuh. Alhamdulillah, lepas sebutan tu kaki dia sembuh seperti biasa. Huyo. Nampak macam magic magic. Tu. Dan ulama mazhab pun, kalau hadis ni dipertikai ulama kita, ulama mazhab Syafi'i yang diproses oleh ulama-ulama hadis pun tak kata hadis ni maudhu'. Kalau hadis yang dhaif sekalipun dengan syahid yang banyak dan mencapai darajat hasan, boleh jadi dalil, boleh jadi hujah juga. Tu dia. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Tengok dalam cerita masa zaman Sayyidina Umar, hadis Bilal ibn Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika tahun kemarau panjang di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah Taala agar air hujan diturunkan untuk umatmu, kerana mereka ni mengalami bencana yang begitu teruk. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi, ditashihkan oleh Baihaqi. Imam Baihaqi Al-Hafiz dalam mazhab Syafi'i. Walau dia muhaddis, walau dia hafiz, dia masih lagi iltizam dengan mazhab Syafi'i. Pensyarah usil kalau Quran Sunnah, belajar hadis, PhD hadis, tak pegang dah mazhab. Mazhab Sunnah Murhad. Oh yo, hebat.
Itu yang penjarah UKL. Bila baca hadis sikit, ada master PhD hadis tak ikut mazhab dah. Apa kita nak hujah? Apa hadis tu kita tahu select value dia sikit, kita tak nak pakai lah pandangan-pandangan tu komentar ulama hadis. Tak kena cara lagu tu. Berdekat hadis ni Bilal bin Haris Al-Muzani riwayat Imam Baihaqi. Fasahhahu al-Baihaqi. Lepas tu Sayyidina Ibn Umar sebut tu ya Muhammadu tu ketika kes sakit kaki tu, itu diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Tak sahih. Ibn Umar seorang sahabat Nabi yang paling menjiwai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mufti JJ kata apa nama ni istighasah tu syirik, dia mensyirikkan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia mensyirikkan Bilal bin Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu. Lepas tu dia mempertikaikan kredibiliti Imam Baihaqi, Imam Subki, Ibn Hajar Asqalani, Ibn Hajar Haytami, Ibn Taimiyah sendiri pun dia orang pertikaikan. Dia ikut mazhab apa? Pilih mana ikut mazhab, boleh tak ikut mazhab. Mazhab apa? Zamzam Al-Lakazan. Nak kata orang syirik, nak kata orang bid'ah. Itu mazhab Zamzam Al-Lakazam. Bawalah kami ke negeri pasir berdengung. Mufti patutnya ikut SOP saya kata tadi pun dah je. Ni 14 orang mufti, 14 orang negeri, 14 buah negeri, 14 orang mufti. Mufti ni kata haram, mufti ni kata harum, mufti ni kata sunat, mufti ni kata wajib, mufti ni kata bid'ah, mufti ni kata masuk neraka. Pening dah. Saya dah lama dah kempen wujudkan jawatan Mufti Besar Malaysia. Mufti dia masuk dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa nak bincang-bincang gedebak-gedebuk. Lepas tu jurukakapnya seorang je. Mufti Besar Malaysia. Kanada negara bukan Islam, negara kafir Kanada ada mufti besar Kanada. Kemboja Hun Sen Norodom Sihanouk, negara Buddha tu ada mufti besar Kemboja. Malaysia ni negara Islam Hadari lagi, mana mufti besar dah. Arab Saudi ada mufti besar dia, Jordan ada mufti besar Jordan, Mesir ada mufti besar Mesir. Kita Malaysia ni tak ada mufti besar. Tak payah bagi jawatan tinggi, letak Jusabi pun tak apa, Jusaib pun tak apa, jawatan mufti besar Malaysia ni. Seorang je cakap. Orang lain tu relax ya. Ini tidak. Jadi harap. Semua nak bercakap. Semua nak bercakap. Semua nak dapat tempat dalam parti politik, pemimpin politik. Rusak agama. Allah Rabbi la ilaha illallah. Lepas tu fatwa tak selaras. Fatwa bidang kuasa negeri ikut negeri. Negeri ni cerai nikah rujuk ikut negeri ni. Ni cerai nikah rujuk ikut negeri ni. Jadi haru biru pula. Ada ASN, ASB ikut negeri. Nampak tak? Lepas tu habis masa benda yang sama aja. Tengok fatwa Islam liberal. Majlis Fatwa Kebangsaan Mei 2006 kita fatwa Islam liberal pluralisme agama yang sesat lagi menyesatkan. Lepas tu kena cerita balik mufti pula. Mufti kena balik gini, kena fatwa, kena warta, baru jadi undang-undang. Dia Selangor hak baru ni tu daripada 2006 Majlis Fatwa buat keputusan Islam liberal pluralisme sesat. Negeri Selangor baru ni je, baru 2012 je, 2013 je Islam liberal sesat lagi menyesatkan. Lepas tu dia keluarkan fatwa sistem Islam tu sesat lagi menyesatkan. Kemudian sistem Islam cabar pula fatwa tu di mahkamah. Cabar. Lepas tu negeri-negeri lain belum lagi. Pusing 14 buah negeri dulu, mati dulu kita. Baru nak dapat fatwa yang seragam. Siapa yang perlu melakukan transformasi agama ni? Siapa? Kita semua. Patutnya kita tengok Menteri Agama, tengok masalah agama di negara kita ni. Mufti boleh buat kecoh dengan isu sebut madak Rasulullah syirik masuk neraka. Lepas tu Syekh Nuruddin pula kena sekat daripada berdakwah. Ulama kena sekat, mufti ada buat kecoh. Apa untung Islam dan kepentingan umat Islam di Malaysia? Apa? Chris Dayanti tak ada apa-apa. Layan je bro. Mantap worker. AFF Suzuki. Layan je bro. 5 petang yang lepas. Saksikan penampilan pertama adalah Saleh dalam pentas Asia Tenggara Piala AFF Suzuki. Malaysia menentang Myanmar. Harapan disandarkan kepada Mak Yub, juga striker tua seperti Amri Yahya dan juga defender tua seperti Syukur Adat. Dan juga kita akan saksikan penampilan pemain-pemain muda seperti Nazrin Nawi,
dan juga beberapa pemain kebangsaan yang telah dipilih oleh Daulah Saleh. Marakkan harimau mengaum. Kalau kutu, kalau menau bagus-bagus, kalau kutu. Bak bola tu sungguh, kalau bak agama Allahu Akbar. Ni fatwa mufti boleh tak ada integriti. Tak ada integriti fatwa gitu. Justru kalau mufti boleh tu betul-betul ada ilmu. Mari debat dengan Ustaz Zamihan. Ini rakam masuk YouTube. Saya cabar mufti boleh debat dengan saya dalam masalah istighasah, syirik ataupun tidak. Bukan cabaran pegawai agama KDN dengan mufti boleh, bukan cabaran atas platform politik ataupun masalah peribadi, cabaran kerana disiplin ilmiah. Ada berani? Mari ada debat di Stand boleh ke? Di kediaman Menteri Besar boleh ke? Di Sarawak, Kuching Sarawak ke? Buat kecoh je. Jangan buat kecoh tentang agama, yang buat kecoh tentang agama. Agama ni ada penjaga dia. Kita bukan marah secara peribadi dah. Bukan masalah Perlis, Kelantan, Sarawak, Terengganu, Sabah dah. Tak ada masalah tu. Masalahnya agama ni jangan, tak ada dalil, tak ada hujah, kita jangan kata orang ni syirik, sesat. Kerana kita mengeluarkan saudara se-Islam kita daripada agama. Allah. Orang yang tak nak sebut Rasulullah, dia tak ingat Rasulullah tu. Hati kering, dia kata. Macam ikan kering, cicak kering, ada kering. Osman kering, dah almarhum dah tak? Dia tak ingat Rasulullah, dia tak sebut nama Rasulullah. Dia tak cinta, tak sayang, tak rindu pada Rasulullah, tak sebut pada Rasulullah. Macam kita tak sayang pada bini kita, pergi gaik hilang seminggu 2 minggu. Peduli apa? Sakit ke, demam ke, apa ke, peduli apa? Kita tak sayang dia. Begitu juga kita kata pada Rasulullah, sebut nama. Ingat sebut nama. Kita minta doa, minta syafaat. Allahu Akbar. Tak ada nak mengajar. Bila ulah isu semasa macam ni, tak ada nak mengajar. Allah. Fadal Syekh Habib, fadal.